Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 5 Oktober 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita malam. Kuching Smart City Master Plan bakal memacu pembangunan ekonomi di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau yakin Kuching Smart City Master Plan akan memacu lebih banyak pembangunan ekonomi, mewujudkan persekitaran yang mesra alam dan menawarkan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat di Sarawak menjelang 2030. This exercise involves citizens, so there are a lot of engagement done by SMA with the citizen, and they find certain solution. And I hope this master plan will trigger our economic development. At the same time, the services that we have to give to our citizen. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pelancaran Kuching Smart City Master Plan di Wisma Bapa Petra Jaya di sini pada Selasa. Mengulas lanjut, beliau berkata selain Bandaraya Kuching, pelan induk itu juga akan meliputi kawasan perbandaran Padawan dan Samarahan disebabkan kawasan-kawasan itu akan dihubungkan dengan sistem Autonomous Rapid Transit ART pada masa akan datang. We are going to start Darul Hana with all this connectivity, Darul Hana. Then we may expand it to the other part, including Padawan, as well as later on will be Samarahan. Once our what we call ERT start, then it will be connected again with our smart platform, and then, in other words, all the areas will be integrated. And the future will be once it's there, people will come here, investment will come. Tambah Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari lagi, seterusnya Bintulu akan menjadi bandar pintar untuk kemudahan orang ramai dari segi mobiliti dan menghubungkan mereka dengan rangkaian pintar. Dalam majlis sama, beliau telah menyaksikan majlis mendatangani pertukaran memorandum persefahaman MOU di antara Huawei Malaysia bersama Sarawak Media Authority SMA, Sarawak Digital Economic Corporation SDEC, Sarawak Information System Sdn Bhd Sains dan Centre of Technical Excellence CENTEC. Seterusnya, pelan utama Kuching Smart City adalah merupakan langkah terperinci untuk menjadikan Bandaraya Kuching sebagai sebuah bandaraya contoh dan lebih komprehensif di Sarawak. Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Dr. Zaidi Razak memaklumkan konsep utama Kuching Smart City ialah bertujuan menyediakan pelbagai perkhidmatan dalam ekosistem bandar pintar sekaligus meluaskan platform infrastruktur digital di Sarawak. The concept in the master plan is the Smart City Operating System, which is the first in Malaysia. That we design it, we come up with the architecture, and then with this one we aim to deliver the various system services to enable the service provider within the smart city ecosystem to participate together in innovating the city services. The Kuching Smart City Master Plan mapped out the development of core smart city digital infrastructure platform and essential shared smart city application. The government agencies, the private sectors, and the community could then package it and deliver their services and product using this shared smart city application. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran Kuching Smart City di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Tambah Dr. Zaidi lagi, pelan tersebut selaras dengan inisiatif Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS dan Objektif Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Beliau menambah Kuching Smart City juga berkonsepkan sistem operasi, inovasi dan pembangunan yang optimum. Tidak hanya bergantung kepada pelaburan kerajaan tetapi ianya juga melibatkan pihak swasta, syarikat permulaan dan individu bagi menghasilkan pertumbuhan ekonomi digital di Sarawak.
Berita selanjutnya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas telah menyerahkan 77 buah bakul makanan kepada 3 rumah panjang di daerah Betong pada Isnin. Ini susulan ketiga-tiga rumah panjang tersebut berikutan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak September lalu. Sumbangan bakul makanan tersebut diselaraskan Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban dan diserahkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Betong bagi tujuan pengagihan. Dalam pada itu, Kelimbang Jaman Unting Jelom dan Steward Empati Kudang yang mewakili tuai rumah panjang yang terlibat menzahirkan ucapan terima kasih kepada Adun Bukit Saban di atas keprihatinan dalam menangani bebanan yang dirasai penduduk yang terlibat bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Di Sarike, seramai 70 ketua kaum dan ketua masyarakat ke MKK dan tuai-tuai rumah di Zon Sarike menghadiri sesi taklimat perkembangan terkini status projek Jalan Pasi Tanjung Manis dan Jambatan Batang Rajang yang diadakan di Sarike Innovation Centre SIC pada Selasa. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, forum itu dikhususkan untuk KMKK supaya mereka dapat berkongsi maklumat terkini mengenai projek berkenaan kepada warga di kawasan masing-masing. Katanya rakyat harus diberitahu tentang semua projek yang dilaksanakan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana penyediaan infrastruktur yang baik dan lengkap menjadi prasyarat untuk membangunkan ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi projek yang telah diberikan oleh konsultan dari Post dan berjalan pesisir kerana dia akan mempercepat yang lebih besar dari pembangunan yang masa ini. Dan keduanya projek yang telah maklumat yang telah dikongsikan bersama oleh PE kita, jurutera bahagian Saudara Tok dari segi projek Sakit Kang Road dan juga projek Lemonion. Jadi oleh itulah saya malam ini dikhususkan untuk ketua masyarakat di Kokau supaya mereka dapat bercerita ataupun berkongsi juga maklumat yang terkini kepada warga di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat tapak projek Jalan Pasi Tanjung Manis dan Jambatan Batang Rajang pada Selasa. Mengulas lanjut, Datuk Len yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berharap dengan siapnya jalan itu kelak akan turut memberi impak pembangunan kepada kawasan Bintangor. Kalau kita di Serikit, kita melihat bagaimana Serikit sudah berkembang dari sebuah kad yang begitu daif dan sebab kekurangan. Saya ingat juga di Serikit ini dalam tahun 80-an, awal puluhan 70-an belum kita tidak mempunyai air terawat. Kita masih menggunakan air telaga. Jadi setelah kita merancang Tanjung Manis sebagai pembangkit satu pembangunan wilayah tengah, kita melihat Serikit ini sudah berbangun. Itu juga kita akan harap dengan adanya jalan pesisir, jalan Pasi ini berhubung ke Tanjung Manis, kita melihat Bintangor ini akan juga berkembang. Oleh sebab itulah, mengapa Tanjung Manis? Kerana Tanjung Manis merupakan gateway to Central Region. Iaitu kapal dari luar negara boleh singgah berlabuh di Tanjung Manis untuk membawa barang dari luar negara dan juga membawa produk-produk dari hasil daripada kawasan ini untuk dibawa ke luar negara. Projek bernilai RM331,377,700 yang bermula pada 2019 dan dijadualkan siap pada 2023 cukup penting dalam memastikan pembangunan berterusan terutamanya di wilayah tengah Sarawak. Di Kabong pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Chi Kadir turun padang bagi menyaksikan majlis ringkas penyerahan 4 projek transformasi luar bandar RTP di sekitar kawasannya pada Isnin. Projek-projek tersebut adalah membangunkan kawasan untuk parkir kenderaan di Sekolah Kebangsaan SK St. Paul Roban dengan peruntukan RM200,000
dan bina baru terminal bot Sungai Kampung Emplam dengan peruntukan RM250,000. Dua lagi projek adalah pembinaan terminal bot Rumah Bundan, Engkabang dengan peruntukan berjumlah RM200,000 dan menaik taraf Jalan Perkuburan Kristian Pagan di Empayang dengan peruntukan RM150,000. Berita selanjutnya, pengguna Jalan Bintangor Sarike kini boleh menarik nafas lega apabila laluan pintas ke Bandar Sarike telah dilengkapi dengan lampu jalan sekaligus menjamin keselamatan pengguna terutamanya pada waktu malam. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Guang Hing, pemasangan sebanyak 162 lampu di sepanjang jalan itu juga akan memberi keselesaan kepada penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. I'm very happy to be here to witness the lighting up of 162 lighting points, street lighting in kawasan daerah Meradong under MDMJ. This Jalan Pasir, the DE already briefed us just now, have 115 lighting points, street lighting. So this street lighting is going to bring a lot of conveniences to the people living in this area and people using this Jalan Pasir Meradong. Menjelas kepada media selepas meninjau projek berkenaan pada Isnin, Datuk Ding turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana meluluskan peruntukan untuk pemasangan lampu tersebut. Beralih kepada keputusan kerajaan membuka sesi persekolahan secara bersemuka dan berperingkat telah mendapat respon positif daripada ibu bapa dan penjaga di Bandar Kuching. Rata-rata mereka yang ditemui wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Selasa bersetuju dengan usaha kerajaan itu yang akan memberi manfaat kepada para pelajar, khususnya bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam. Dalam hal itu, mereka lebih yakin apabila ramai pelajar yang telah mendapat vaksinasi. Buat masa tu kita pun kerajaan negeri dah mula vaksin secara besar-besaran. So sekarang tu kita dah hampir selesai. And then kami rasa memang patutlah persekolahan dibuka boleh kata orang secepat yang mungkin. Sebab sekarang tu kita pun tahu miak-miak sekolah pun dah si dapat nak sekolah. And then kita pun tahu je miak kini tu pun si fokus kata orang belajar melalui telefon. Kami setuju pembukaan sekolah secara bersemuka, lagipun sekolah dah lama tutup. Jadi baguslah kerajaan mengatur benda tu secara bersemuka daripada online, walaupun internet secara berleluasan pun secara bersemuka lagi bagus. Kami setujulah sekolah cara bertemu muka bagus juga, syukur alhamdulillah. Tapi kadang-kadang nembiak tu di nak ya cikgu kadang-kadang si mau leka nangga TV, leka nangga main game minda si ada semua nembiak mau ngikut nak dikata cikgu ya make online lah. Saya ada semua. Susah nak nangga. Nang kami setujulah bersemuka semua sekolah. Saya setuju sekolah dibuka pada masa tu disebabkan nemiak tu dah ada di vaksin. Dos pertama dan dos kedua. Nemiak kini tu lama dah si ke sekolah disebabkannya nak belajar di make internet. Internet di bandar dan dua bandar si sama. Yang si sama. Kita tu di bandar okeylah ada internet. Di luar bandar kita mau niat juga. At least dia pergi ke sekolah, dia dapat bersemuka dengan cikgu. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Hai, saya Joanne.
Ini adalah video pesanan khidmat masyarakat berkenaan pematuhan SOP dan norma baharu COVID-19. Menurut graf statistik kes COVID-19 harian di negeri Sarawak yang semakin meningkat begitu ketara, kita semua perlu lebih berhati-hati dan berwaspada. Ini adalah varian baharu yang lebih ganas dan cepat merebak. Simptom yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: sakit kepala yang berpanjangan, hidung berair atau tersumbat, sakit tekak, cirit-birit, muntah, sakit otot, keletihan dan kelesuan. Oleh itu, jangan keluar sekiranya anda bergejala. Jika terdapat simptom tersebut, segera lakukan ujian calitan COVID-19. Berikut merupakan golongan yang mudah dijangkiti dan berisiko tinggi: orang tua yang berpenyakit, kanak-kanak, dan ibu mengandung. Sekiranya anda harus keluar, pastikan adalah untuk membeli barangan keperluan dan menyelesaikan urusan penting sahaja. Setiap individu adalah dinasihatkan untuk mendaftar divaksin. Ianya boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera atau walk-in ke pusat pemberian vaksin terdekat sekiranya ada. Untuk meningkatkan tahap imunisasi diri, amalkan corak pemakanan seperti berikut. Sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter daripada orang lain. Anda juga harus mengelakkan diri berada di tempat sesak. Kita perlu berdisiplin dalam mematuhi SOP serta membiasakan diri dengan mengamalkan norma baharu. Anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup mulut dan hidung, terutama ketika berada di tempat awam. Anda dinasihatkan kerap mencuci tangan mengikut tata cara yang betul. Sebarang transaksi melibatkan keuangan, anda digalakkan melakukan pembayaran secara elektronik. Anda juga disarankan untuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan COVID Trace Sarawak untuk memudahkan sebarang urusan yang berkaitan. Ianya adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sekiranya merasa kurang sihat, anda tidak digalakkan untuk keluar rumah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Serian. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi komuniti. Sarawakku sayang, kita jaga kita.